Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Dua sesi hari ini, 2 sampai 4, dan sebelah malam nanti kita akan ada bicara personality bersama saya dan juga host kita Mel serta Azmi lah pada sebelah malam nanti. Jadi pastikan pada jam 8 dan 9 malam anda bersama kami sekali lagi Jadi petang ini topik kita kepercayaan dagangan semakan realiti. Kita akan sambung kepada topik pembentukan minda pedagang. Luk, wassalam. Bagi saya, Luk, Rosdi, wassalam, topik yang 4 awal ni 1 sehingga 4 adalah topik yang amat-amat penting. Bukannya pasal market dynamic, bukannya pasal teknik. Sebab teknik dagangan anda boleh dapatkan kat mana-mana. Semua teknik tu bagus. Kalau tanya saya, asalkan teknik berkenaan lengkap. Anda ada cara masuk, anda ada cara keluar, dan anda ada cara mengurus. 3 tu adalah apa yang ada dalam teknik. Tetapi yang jarang disentuh adalah mengenai pengurusan, mengenai setup of objektif, Atirah wassalam, Yus, dan juga kepada pembentukan portfolio lah. Itu adalah amat-amat penting dan itu tak banyak, tak ramai orang kongsikan. Jadi tolong ambil yang ni sebab kalau setakat teknik anda tak perlu ikut saya pun, ikut Galih pun boleh. Wassalam Galih ikut siapa-siapa pun boleh. Tak perlu dengar saya, tak perlu dengar siapa-siapa, anda boleh cari dekat YouTube pun ada. Tapi mengenai pembentukan minda, itu yang bagi saya, kalau tanya, kalau saya sendirilah kenapa saya ikut Zul Razak, bukannya sebab market dynamic, bukannya sebab elite wave, bukannya sebab sequence tetapi adalah lebih kepada psikologi dagangan. Itu kalau tanya saya lah kenapa nak ikut Zul, itu jawapan saya. Bukannya kepada nak belajar elite wave, nak belajar sequence, nak belajar mengenai dynamic, sebab itu cuma teknik yang anda boleh dapatkan mana-mana, banyak tempat boleh dapat John, wassalam. Tetapi mengenai pembentukan portfolio, itu tak ramai orang kongsikan Jadi tolong ikut yang 4 ni 1 sehingga 4. 1 kita dah cover semalam. Hari ini kita akan teruskan kepada kepercayaan dagangan. Tak payah buat benda magic, tak payah buat benda pelik-pelik Jangan tanya kalau teknik ni dapat berapa kalau anda letak $10, anda nak buat berapa? Wassalam Sunbi bukan bermakna tak ada duit, kena ada duit untuk buat duit. Kalau orang tanya tak ada duit, tak boleh trade lah. Tak. Jawapan saya direct, tak. Waalaikumsalam Ustaz. Tak ada duit, tak boleh trade, tak boleh. Ada duit kecil, trade kecil. Itu trade kepada ukur baju kat badan kita sendiri. Saya bukan orang marketing. Saya cakap langgar. Tapi jangan ambil hati dengan saya. Sebab saya direct. Tak ada selindung-selindung, tak ada cerita nak bulan bintang. Kita cerita kenyataan. Okey? Tak boleh trade, berhenti trade. Okey? Tak boleh trade, memang anda tak dapat trade, jangan trade duit betul. Trade demo dulu. Selagi kalau anda dapati selama ini anda tak buat duit lagi dalam trading, tolong berhenti guna akaun betul. Gunakan demo dulu sampailah nampak buat duit. Kalau tak, anda cuma menderma. Faham? Kalau tak, anda menderma. Handsome pun boleh. Kalau tak, anda cuma menderma. Kenyataan. Sebahagian besar, majoriti trader gagal. Sebab itu bisnes broker adalah satu yang bisnes yang lukratif, bisnes yang menarik. Faham? Saya bukan orang marketing, saya direct bagi tahu. Okey, tak ada cerita sindung-sindung, kita cerita direct. Okey, jadi kepercayaan dagangan semakan realiti. Kita akan cover mengenai analisa pasaran 1 hour, first hour. Penafian. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan.
Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Sebelum kita masuk ke dalam Indonesia pasaran, saya kongsikan something. Saya dah berdagang sejak tahun 97. Bukannya makin lama, oh hebat. Tak payah mengarut. Tak payah mengarut. Ada kawan saya yang sama-sama belajar dengan saya sampai hari ini dia masih macam tu lagi. Faham? Teknik, beribu teknik dah belajar rasanya. Kalau saya tengok dia lah, dia trade semua, saham, currency, tapi major portfolio dia adalah kepada komoditi. Dia ni trade CPO, FCPO, tak ada kat SM. Dan dia pindah randah lah. Sekejap saya tengok dia trade minyak, sekejap dia trade FCPO, sekejap lagi saya nampak dia trade gold, sekejap lagi nampak dia trade, ada masanya tiba-tiba naik cat JPY. Semua benda dia trade. Tak salah. Dulu tak ada MT4. Dulu broker ada platform sendiri. Dulu broker bukan purple, biru tua. Tapi keluar kat sini color purple. Lighting kot. Dulu broker akan ada platform sendiri. MT4 cuma pada tahun 2006 baru ada ni. Broker ada platform sendiri dulu. Anda boleh download platform dia sendirilah. Platform sendiri. Rupa dia sama macam MT4 lebih kurang. Cuma MT4 tu lebih senang nak guna. Tapi daripada sudut function, platform lain lagi banyak function sebenarnya. Ramai yang suka MT4, MT5 sebab dia senang nak pakai. Okey, apa pun saya nak kongsikan something kepada anda. Tak semestinya orang tu lama dalam bidang ni hebat. Tak. Kalau anda dengar orang lama berkongsi pasal cerita hebat-hebat, lari jauh-jauh. Yang anda nak belajar, sebab kita tak, ya betul, nak ambil inspirasi, nak ambil ni. Tapi kena faham, setiap kita ni mempunyai situasi yang berbeza. Setiap kita mempunyai situasi yang berbeza. Pengalaman yang berbeza, pengetahuan yang berbeza, suasana yang berbeza. Jangan cuba jadi saya. Jangan cuba jadi orang lain. Jadi diri anda. Kenal pasti apa yang ada dalam diri anda, kekuatan diri anda, yang anda boleh. Semua orang boleh berniaga. Semua orang boleh trade. Tapi tak semua orang boleh berjaya berniaga. Tak semua orang boleh berjaya trading. Faham? Tak semua. Jadi anda kena kenal pasti dulu apa yang anda ada untuk offer ataupun untuk tawarkan, yang anda boleh gunakan sebagai kekuatan anda. Kenal pasti benda tu. Waalaikumsalam, Wan. Yang anda boleh gunakan dan anda boleh tawarkan kepada pasaran untuk nak buat keuntungan, untuk nak dapat hasil daripada pasaran ni. Sama macam berniaga apa jugalah. Anda mempunyai background seorang engineer, anda mempunyai background seorang business, anda mempunyai background dalam management. Gunakan kekuatan-kekuatan tertentu. Contoh, anda seorang yang bagus dalam engineering, anda punya background ambil engineering, anda kuat dengan nombor, anda kuat dengan something yang anda nampak. Itu seorang engineer. Okey? Dan anda lebih kepada left side, lebih kepada apa benda yang anda nampak lah. Orang yang macam ni, dia lebih sesuai kepada technical. Dia lebih sesuai kepada kepada benda yang dia boleh kaitkan logik dia. Ya, betul. Dia kaitkan logik dia. Sebaliknya, anda seorang yang lebih arts, lebih kepada seni, lebih kepada business, lebih kepada benda-benda macam itulah. Mungkin anda boleh satukan kepada analisa sentimen, analisa fundamental, tetapi trading tetap teknikal. Cumanya anda letakkan sebab untuk anda faham logik yang apa yang anda nampak dekat chart tu. Waalaikumsalam, Kimi. Sebab itu semua kita ni tak sama. Jadi anda kena cari apa kekuatan diri anda. Faham? Saya ni tengah-tengah sebab saya ambil psikologi.
Degree saya dalam psikologi, bukannya banking, bukannya admin, apa, bukan. Saya punya degree ada dalam psikologi, kalau nak tahu. Satu banyak yang saya sentuh lah mengenai psikologi. Ya. Okey, jadi kenal pasti diri benda benda itulah dalam diri anda. Uh, apa dan tahu bila nak berhenti. Masalahnya kita fikir orang lain, Wan. Faham? Dalam bidang ni, it is dog eat dog. Sama macam bisnes, sama macam apa juga bisnes. Ia adalah bidang yang apa? Yang kejam. Anda cuma dapat pentingkan diri anda. Anda tak dapat pentingkan orang lain. Faham kan? Anda tak dapat pentingkan orang lain. Satu, saya punya tugas bukannya untuk puaskan hati orang. Tugas saya bukan puaskan hati orang. Tugas saya berkongsi dan saya tak jaga hati orang. Saya jaga saya. Faham? Itu beza kita dengan apa yang ada dekat West, dekat Eropah, dekat negara Barat lah. Negara Barat ni lebih individualistik, kita lebih kepada community kan, communal kan. Tetapi bukan bermakna kita pentingkan diri sendiri. Kita tetap hormat kepada orang, tetapi kita tak perlu jaga yang benda yang kita tak perlu jaga. Faham? Konsep tu susah nak terima. Faham? Okey. Apa pun, kita lihat dulu kepada pasaran sebelum kita masuk ke topik kita. Yang pertama, pentingkan diri anda duluan. Pentingkan diri anda. Diri dahulu. Dan baru anda tengok orang lain. Serve dahulu. Serve dulu. Ya, untuk nak buat benda tu, anda kena tahu apa anda nak. Sama macam trading. Anda kena tahu apa yang anda nak. Hidup ni sama macam trading. Kalau anda dapat apply apa juga konsep dalam hidup anda, kepada trading ni menceritakan kita tau. Kalau anda tengok kalau ada seorang yang tak penyabar, seorang cepat pemarah, dalam trading anda akan buat yang sama. Anda tak jenis tak dapat pegang duit. Duit pegang hilang, duk senang je nak keluar kan. Anda tak jaga lot sizing dalam trading. Sama. Jadi bila anda mengenal pasti apa kelemahan, jangan tumpukan kepada kelemahan. Sebaliknya, cari apa kekuatan. Itu dulu. Bila anda tegakkan ataupun kuatkan apa yang dah kuat dan anda applykan dalam trading anda, barulah anda address ataupun cuba untuk mengawal, nak buang supaya, tapi nak kawal apa yang anda. Saya kalau nak tahulah, saya cerita sebelum kita masuk sini Saya seorang pemarah tau. Kalau nak tahu, saya tak penyabar. Saya punya ni, saya tak sabar. Anda boleh tengok siapa yang main COC kan, nampak akaun COC saya. Town Hall 15 dah nak max dah. Sama lah dalam game, saya tak tunggu, saya tak dapat nak tunggu. Saya tahu saya ada sifat tu. Sebab itu dalam trading saya tak guna instant order. Saya tak pergi tengok chart dan renung chart. Sebab saya tak sabar. Nak tunggu candle dia pergi complete, saya tak sabar. Jadi kita tahu kita punya kelemahan tu apa yang saya buat? Saya letak limit order. Saya tak guna instant execution. Saya tahu. Itu masalah utama saya. Kalau saya pun tu saya cakap, kalau saya pun duduk merenung chart, kan? Katalah kita nak tunggu dekat sini baru nak short. Dia kat sini turun sebatang candle, laju pula tu Marubozu. Situlah kita enter. Siapa pernah buat? Mai dah pernah buat kan? Kita tunggu kat atas ni, tiba-tiba sebatang Marubozu. Tak tahan, tekan. Marubozu tu belum Marubozu lagi. Pernah nampak Marubozu yang macam ni? Sebatang, 30 pip contohnya kan. Merah, menyala, turun jatuh ke bawah. Candle belum close. Bila close candle, dia jadi macam ni. Berapa kali kena? Dia jadi macam ni. Dia jadi pin bar ke atas. Saya bukan seorang yang dapat jadi liaison officer. Saya tak jaga orang. Faham?
Tengok sebatang baru bozu ke bawah, color merah. Oh, sell. Turun sell kat sini. Tengok balik chart, ini jadinya. Satu, saya tak akan guna nak tunggu confirmation. Saya tak dapat buat benda tu. Saya tahu itu kelemahan saya. Sebab tu saya gunakan limit order. Saya letakkan stop loss, saya letak TP. Letakkan modal yang saya sanggup hilang. Biar dia. Sebab nak buat benda tu, anda boleh buat benda tu kalau anda percaya kepada sistem anda. Sistem dagangan bukan hanya kaedah keluar masuk. Dia termasuklah kaedah penjagaan equity. Wassalam, Azim. Dow Jones Index US semalam. Okey, sebab itu amat penting untuk kita kenal diri kita. Okey, apa pun untuk semasa pasaran, kita masih menjangkakan bahawa pergerakan sejak Oktober ni untuk US 500 dah masih lagi dalam fasa korektif. Kena faham, sesetengah indeks seperti US 30, struktur dari atas ni kita anggap berakhir. Ini kita anggap sebagai dah berakhir. Ya? Jadi macam mana US 30 dengan US 500 tak sama? Ni dia. Tak semestinya dia sentiasa sama. Mana kita punya? Tak semestinya dia sentiasa sama. Most of the time dia sama. Itu yang kita panggil sebagai second dimension. US 30. Contoh. Tak semestinya dia sama. Alah, ni tak sampai. Saya kena buka Dow Jones. Saya kena buka SPX. Okey, contoh adalah seperti pergerakan di sini. Pergerakan di sini Mana dia? Yang di sini. Okey. Ni yang sama Ni yang sama. Okey, yang ini. Alah, nak satukan sama. Cat dia sama masa Okey. Yang ini. Tak semestinya ini dan di sini. Tak semestinya. Satu-satu tak semestinya. Tapi hala tuju dia akan lebih kurang. Tetapi tak semestinya dia akan sama sebiji. Ada masanya satu akan buat low, satu lagi tak buat low. Ni tak cantik contoh dia. Satu lagi contoh adalah dekat sini Yang dekat sini. Contoh dia adalah kat sini. Yang ini Yang sini. Ni cantik contoh dia. Ini tak buat low. Sini buat low. Jadi tak semestinya dia satu-satu. Sebab dia tetap adalah dua instrumen yang berbeza. Cumanya highly correlated. Apa yang saya maksudkan adalah kepada pergerakan semasa. Pergerakan semasa sini Yang ini tak perlu untuk break low di sini. Ini boleh break low di sini. Selagi di sini tak buat 1618, kita masih katakan ini akan bergerak ke bawah. Lepas tu yang ni naik ke atas tak? Dia akan buat ke bawah tapi sebagai lekuk dua. Yang ini pula dua dia dekat sini. Dan apa yang akan berlaku dekat sini? Apa bentuk korektif dia, Hazim? Kita akan jangkakan kat sini akan buat zigzag. Maksudnya pembetulan yang jauh ke bawah tetapi tak tembus. Kalau dia tembus, tak ada masalah. Kita ikut dia.
Belum masanya untuk buy. Itu saja. Untuk indeks belum masanya untuk buy kecuali anda trade intraday. Untuk buy and hold belum masanya. Untuk buy and hold belum masanya. Daily belum lagi tukar arah. Baru je satu structure ke atas. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini berada dalam zon rintangan daripada 3 ni. Hampir. Interesting kan? Ini nak buat lekuk 5. Nampak? Benda sama. Tu yang kita sedang mapkan sekarang. Itu yang sedang kita mapkan sekarang. Jadi untuk US30 kita jangkakan cuma akan buat lekuk 2. Sebaliknya untuk US 500 sama ada, ingat di sini kalau anda tarik Fibonacci, kita berada dalam zon apa ni? Faham? 618764 hedging area. Sama ada kat sini melakukan lekuk 2, 3, 4, 5 seperti yang kita tandakan sekarang, ataupun habis kesemuanya. US 100 dah lengkap. Ini adalah untuk US 100. Ya. Hampir. Satu lagi ke atas. Tapi kalau anda, ini adalah dia punya cash Tapi kalau anda tengok dekat ini, benda sama. Okey, di sini. Ini pun sama. Dah sampai 100%. Kecil pergi kecil H4. Ini dah sampai 100%. Faham? Unless di sini break 1618 dan kita tukar the view. Ada instrumen Nasdaq, yang dah sampai 100%. The thing is, untuk Nasdaq cash yang anda tengok dekat ni banyaknya cash ini hampir nak sampai. Dia tak perlu pun naik ke atas ni. Tapi ingat yang ni berjalan sentiasa. Yang apa? The actual index dia, Nasdaq 100. Apa saya tulis? NDX yang ini tak sampai lagi. Jadi reference kita akan ikut kepada yang actual dia. Kalau yang actual dia tak sampai, kita akan ikut yang actual. Hampir berapa poin saja lagi. Dia tak perlu nak buat ke atas ni. Sebab ada instrumen kumpulan dia. Even anda tengok satu indeks tu kan, dia ada kumpulan-kumpulan dia. Ada ETF dia, ada futures dia, ada cash dia. Ni adalah actual indeks dia. Jadi untuk reference, kita nak ikut mana satu? Anda ikut yang, bila melukis, anda ikut yang actual. Maksudnya, kalau anda lukis NQ kat sini, kalau anda lukis NQ kat sini, anda akan lukis dia ke atas di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk membenarkan actual index dia mencapai 100%. Faham? Dia tak perlu buat sebab anda sedang melukis extension. Ini extension. Ini boleh lengkap 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak perlu buat benda ni. Anda sedang lukis extension. Ataupun otak lain sebut lain. Sekejap.
1, 2, 3, 4. Anda akan lukis ini 1, 2 kecil 3, 4, 5. Sebab yang Nasdaq actual index dia belum sampai 100%. Faham tak? Analisa indeks pakai source mana? Pakai dekat Wall Street punya. Maksudnya ni, pakai XM. Kita buat kat XM. Saya kena sebut XM lah kali. Jadi ini tak sampai lagi. Nasdaq NDX tak sampai lagi. Keyboard selamat petang. Jadi kita akan lukis ini ke atas. Maksudnya kalau kita lihat time frame kecil, ini adalah 1, ini adalah 2. Kita jangka akan buat 3, 4, 5 untuk benarkan NDX tadi sampai. Faham? Tapi ini tak perlu. Saya boleh letak 5 kat sini dan ini lengkap. Sebab 4 kepada 5, dia pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini, kalau anda pergi time frame kecil, ini pun dapat lukis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat lukis 5. Faham? Kenapa ini tak perlu jadi? Nampak tak turun dia macam mana rupa? Ini nampak macam motif tau. Ini nampak macam motif. Dia tak perlu nak buat 1, 2, 3, 4, 5 lagi lah. Tak perlu. Dia tak perlu. Ini nampak lebih korektif berbanding ini. Motif dia senang nak tengok. Korektif dia rupa macam ni. Ni motif. Nampak? Satu saya kata, ini tak perlu berlaku. Sekarang ni, apa pun, lepas tu kita boleh sell dia. Tak. Anda cuma sell kalau dia berada dalam zone. Jangan sell dekat kawasan sini. Okay? Nasdaq, anda boleh sell dia hanya jika dia sampai 100% di atas ni. Anda tak dapat nak sell sekarang. Itulah maksudnya trading ni. Dia tak ada, rugi aku dia dah jatuh. Tunggu Zul lah, dia tak sampai pun. Anda ikut teknik. Dalam teknik ni, cuma dekat 100% anda enter. Faham? Jadi kita ada something yang benda yang berulang kita buat. Jadi kita boleh tukar dia apabila kita dapati ekspektasi dia jatuh daripada untuk nak capai objektif kita. Itu je. Anda tak pandai trade. Saya tak pandai trade. Saya cuma ikut apa yang teknik ni bagi tahu. Benda tu yang susah nak buat. Sebab teknik anda kata ni nak jatuh ni. Dia masalah. Sebab apa yang bukan teknik. Anda rasa dia nak jatuh. Rasa tu dah emosi. Faham? Dah tunggu-tunggu dia jatuh dah pula. Dah nak buat macam mana? Jangan pandai trade. Anda cuma sebagai pedagang, anda cuma mengelakkan kesilapan maksudnya apabila anda tidak mengikut teknik. Kesilapan tu bukan kena SL. Kena SL, silap aku masuk kena SL. Tak ada. Anda silap masuk kalau anda tak ikut teknik. Tapi kalau teknik anda dia kena SL, itu betul. Itu betul. Sistem setup S, apa tak tahu apa S tu. Benda tu yang payah orang nak buat. Dia nak ikut teknik. Belajar teknik tapi tak nak ikut. Tak payah belajar. Buka chart tekan. Lagi bagus. Lagi senang kan. So, apa pun, kalau dia sampai dekat 100% tu, itulah tempat entry. Itu je. Dia, struktur ini akan terbatal apabila di sini buat 1618. Tapi boleh tak saya buat dia jadi A, B dan C dan turun balik ke bawah?
Sebab itu, apa yang selalu saya katakan kini, bila trading, jangan renung macam tu. Anda ada teknik, Anda trade berdasarkan teknik. Anda percaya kepada teknik tu, biar teknik tu buat kerja dia. Ya, letakkan kawasan mana yang anda akan exit, SL, TP dia. Lepas tu kat mana anda akan manage, letakkan, gunakan fungsi alert. Tak payah duduk tatap sebatang-sebatang candle tengok satu-satu news. Buat jadual harian anda. Pukul berapa yang anda akan tengok chart. Ya, jangan jadi hamba chart. Ya, jadi hamba Allah, okey. Jangan jadi hamba chart. Wassalam dia. Jangan pandai trade. Itulah guna teknik. Kalau anda duk tatap chart, duk tengok, buat apa anda belajar teknik? Buang masa. Tak payah belajar. Masuk je mana-mana. Lepas tu duduklah tengok. Anda rasa-rasa. Faham? Benda tu yang paling payah nak buat. Fractal sequence nanti makan Panadol. Apa tu? Dia kalau payah jangan belajar dia keyboard. Pakai apa-apa yang lain. Benda simple. Kalau tak nampak pakai dia, jangan pakai. Dia benda simple. Dalam trading ni, anda tak nampak macam mana pakai dia, kenapa pakai? Jangan pakai. Jangan jaga candle. Kalau kita boleh nak move market, dan anda bolehlah duduk tengok chart. Duduk tengok kan. Masa tu lah bercakap dengan chat kan. Keyboard. Siapa nama keyboard? Kita tatap, naiklah. Masa tu bercakap. Dia boleh bercakap kalau chat menyaut tengah malam lari. Okey, so kita menghampiri kawasan ni. Saya masih lihat disebabkan oleh, faham kenapa saya masih lihat dia ke atas? Disebabkan oleh actual dia punya ni tadi iaitu the actual index dia. Ini belum sampai. Ini hampir nak sampai tapi belum sampai. Dia tak perlu pun. Tapi disebabkan ini tak sampai, kita lukis yang lain tu supaya ke atas. Itu je. Dia kena ada satu structure, satu benda yang kita buat berulang. Jadi kita tak adalah pandai trade. Kita ikut teknik. Kalau ikut dari sini, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pula turun dia 3. Setakat ini nampak 3. So, 4, 5. Betul. Pak Gad candle. Pak Gad candle. Jadi Pak Gad ke? Boleh. Faham? So, ini pendapat kita. Tapi kalau ada pergi lihat yang ni, ini boleh habis. Ini boleh ingat, yang kiraan dalam ni dalam yang lebih kecil. Boleh lengkap. Tak ada, kita tengok. Pergi kecil dia, boleh lengkap. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. Tengok dia punya stokastik ni. Dan RSI ni. Nampak? Ini dah reset. Saya nak tengok ini je. Pergi kecil lagi, anda akan nampak dia dah full reset. Nampak? Dia dah full. Cumanya setakat ini, kita baru nampak berapa banyak channel. 1. Ini wave 3. 2. Adakah ini satu channel yang valid ke tak? Ingat, apabila anda melihat kepada ini RSI ke stokastik ni? Ni RSI ke stokastik? Astagfirullahaladzim. Ini Stoch. Okey. Satu yang akan kita cover nanti apabila anda melihat kepada motif
hendaklah ada okey, motif hendaklah ada 3 channel. Sini kita ada 1 channel. Sini kita ada 2 channel. Ya, sampai high kat sini. Sampai high kat sini. Okey. Dapat tak saya alih yang ni kat sini? Dan ini jadi 1 channel yang kecil. Dia tak clear kat sini tau. Cumanya kenapa kita tak habiskan dia macam tu? Sebab dia tak sampai 100%. Ini apa yang kita... Nota tu dah ada kan? Semua dah download kan? Nota ni. Nota ini. Siapa yang tak download lagi, anda boleh download nota ini. Dekat Discord. Structure impulsif, 3 channel dalam RSI. 3 channel dalam RSI. Dan barulah kita dapat katakan ini merupakan impulsif. 5. Kenapa penting untuk dia jadi impulsif? Sebab dekat sini pun adalah impulsif. Okey, jadi sini 5, 3, 5. Di mana yang lebih besar? Ini masih kita katakan sebagai trend. Dan ini cuma correction. 5, 3 dan 5. Yes. Dia sama je. Pergi kepada kecil-kecil. Cumanya sekarang ni tak jelas whether ini adalah satu channel kecil, so dia berakhir dengan divergence. Ini boleh lengkap sebagai motif tau. Ini boleh lengkap sebagai motif. Dan lekuk 3 dia melangkaui 1618. Dan dia ada divergence. Ni ke atas lah RSI. Atas ni RSI, bawah ni Stoch. Masih banyak jurus. Jurus apa tu? Kalau teknik beratus, saya ada teknik kali. Kalau teknik beratus. Even untuk Elliott Wave, saya ada lebih 15. Yang saya dah kongsikan adalah channeling. Yang saya kongsikan sentiasa adalah 3711. Tapi, kalau anda nak trade, anda trade kepada apa yang mudah, apa yang senang. Ya, insyaAllah, Wan. Yang mudah, senang adalah ini. Iaitu entry kepada 100% Fibo dia. 100% Fibo dia. Ya, kita ambil betul-betul magnet dia. Ini tak mungkin tak sampai. Dia kalau ambil spread dia sampai. Ya, ini tak sampai. Ini tak sampai. Sebab itu yang lain-lain kita masih lukis ke atas sebab yang utama ni tak sampai. Ya. Jadi itu menyatakan bahawa ini mungkin ke atas. Tetapi nampak yang turun ni nampak macam motif. Ya. Takut yang ini je. Ya. Kita ada US 500 yang masih lagi menunjukkan ini tak lengkap lagi. 53 dan 33 je. Sebab tu saya start dengan 53 dan 33. Okay. Jadi, macam mana kita nak trade dia? Kalau dia sampai kat sini, kita trade. Kalau dia cuma terangkit kat sini jatuh, jangan masuk. Jangan kejar. Ada tunggu kat bawah nanti untuk buy. Ada tunggu kat bawah nanti untuk buy dia. Itu je. 100% daripada 3 ni. Okay. Not this one. US 100 pun sama. Ada tunggu bawah ni nanti untuk buy. Tapi ini weekly tau. Faham? 3 kat sini
tak ada 1618. Kalau 3 kat sini 1618, pengsan kita. Faham? Pengsan kita. Yes, yes. Yang ini kan, yang jatuh kecil kan, time frame kecil kan. Ini nampak macam motif. Tapi 5 ni susah nak percaya, Wan. Kalau kita katakan 5, saya boleh lukis dia macam ni. 2, 3, sekejap time frame 1 minute lah, kita pergi kecil lagi. Okay. Ni saya boleh lukis sebagai 1, 2, 1, 2, ni tak cross. Sini 3, 4, 5, 3, 4, 5. Okay, itu satu cara lukis dia. Satu lagi cara lukis dia adalah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. W, X, W ataupun A, B, C, Y. Dapat lukis ke atas. Apa pun dia belum berada untuk masuk tempat nak sell. Kalau dia naik ke atas, itu baru tempat nak sell. Sebab Fibonacci. Tu dia lah. Tapi kalau dia buat macam ni, Wan, ke bawah, kita dah ada sequence. Sebab sini 5. Kalau dia break, dan anda mungkin boleh consider untuk short di sini. Itu time frame kecil lah. Ni 1 minute ni. Anda mungkin boleh short kalau dia break low ini. Break low ini. Sebab 100% dia akan break low ini kan. Jadi bounce ini, time frame kecil intraday adalah short. Bounce ini. Yes. Seperti saya jelaskan awal tadi. Tapi belum, US 30 ni belum ada confirmation. Kita belum, dia masih boleh buat benda ni. Yus, saya cuma jadikan sini flat. A, B, C, ini X. Boleh je. Kita tak dapat nak trade di situ. 53 dalam 3. Dalam 3. Boleh? 5, 3, 5. Itu zigzag. Ataupun 1, 2, 3 itu adalah WXY. Macam mana kita nak tahu mana satu? Anda pergi satu time frame. Sebab itu dia multi time frame. Satu orang hantar saya satu chart. Satu chart dia dilukis macam ni kat sini je. Saya minta dia hantar multi. Weekly, daily, H1, H4. Baru kita dapat tahu. Baru kita dapat nak bincangkan. Kita sedang jangka apa sebelah sini. Ataupun H1 dekat sini. Baru kita dapat cerita. Okey, sini adalah motif. Sini pun adalah motif. Jadi ini adalah korektif. Baru kita dapat ceritakan macam tu. Kalau anda hantar saya chart H1, sini je saya nak cerita apa? Saya tak dapat nak terangkan. Sebab saya boleh jadikan ini macam ni. Tengok Kalau anda view amat negatif kepada pasaran. Contoh. Anda katakan bahawa kesemua ni reverse. Boleh. Saya katakan ini adalah reverse. Boleh, tak salah. Elliott wave tak salah. Saya lukis macam ni. 1, magnet. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Betul tak? Satu saya akan jawab apa yang anda lihat time frame besar. Saya nak lukisan time frame besar. Boleh tak saya lukis macam ni? Tak salah kan? Kita pun ada view yang sama. Tengok. Ni adalah kita punya view. Sekarang ni ada 3 view untuk indeks. 3 view. Tetapi kenapa kita tak ikut? Okey, ada 3 view. Daripada sekarang ni, daripada harga semasa ni,
Kita tahu ini menuju kepada 100%. Okey, ni menuju 100%. 3 lekuk di sini. Now, daripada area ni, ada 3 possibility dia. Iaitu yang merah, yang kita letakkan. Okey, yang merah seperti yang kita letakkan dalam chart. Lebih sederhana yang ini. Kalau merah ni berlaku, kita kena habiskan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni masuk 2 kepada 3. Okey? Kenapa? Sebab US dollar. Lepas ni saya terangkan. View yang lebih agresif adalah yang hijau ni. Di mana sama ada kita cuma buat pembetulan kepada high Januari, lepas tu jatuh yang biru, ataupun kita lengkapkan truncation. Ingat, kita berada dalam 618764, react sejak bulan Oktober daripada low di sini. Dan kita melakukan yang biru ni. Kalau biru tu berlaku, US dollar bergerak macam mana? Kalau biru ni berlaku, US dollar akan buat yang biru macam ni. Dia akan buat double sebelum naik balik. Ya, setelah indeks naik, US dollar lemah balik, indeks jatuh 3 lekuk ke bawah, US dollar 5 lekuk ke atas. Ini adalah lekuk 3, ini lekuk 4. Tapi, kalau kita nak tandakan seperti yang biru sini, yang ini, apa akan jadi kepada saham ini? Apa akan jadi kepada saham dia? Kalau kita katakan, oh naik, lepas turun 3 lekuk. Dia akan jadi macam ni. Sikit nak pergi kosong dia. Sebab equal leg dia sini. Faham tak? Kalau kita ambil macam tu. Equal leg dia sini. Sebab itu, kita ambil bahawa pasaran cuma test low COVID. Cuma test low COVID ni. Ini American Airlines, Sunbi. Lebih kurang macam Garuda lah. Kerajaan akan lebih kurang bail out lebih kurang. Malaysia Airlines. Satu kita katakan bahawa cuma benda ni berlaku. Boleh? Possible tak? Possible. Possible. Kalau biru tu berlaku, dan ini akan jadi. Kalau biru, ini akan naik. Lepas tu, dia akan turun, naik 3 lekuk. Lepas tu turun 3 lekuk yang besar. Equal leg di sini. Mungkin sampai situ je. Tapi dia jadi kosong lah. Faham tak? Dia tak ada room untuk nak pergi. American Airlines ni, kenapa saya ambil contoh dia? Disebabkan apa yang kita nampak sama seperti apa yang berlaku dekat dekat Dow Jones. Ingat yang perbandingan tadi ya? Yang perbandingan tadi, bila ini tak buat low di sini. Yang tadi itulah. Coba saya nak tandakan dia. Ini yang ini yang apa US yang S&P 500 dan Dow Jones. Mana contoh dia tadi? Pasal saya tunjuk dengan ni tadi ya. Sini tak buat low. Benda yang sama. Ini tak buat low dan dia mula naik. Ya. Maksud saya,
kalau kita ikut path biru ni, American Airlines ni mungkin pergi kosong. Boleh tak berlaku? Boleh, tapi kita tak lukis benda tu. Kita tak lukis company jadi bankrupt. Tujuan kita analisa adalah untuk kita nak masuk pasaran. Bukannya nak jual museum. Faham? Jadi boleh beli tak American Airlines? Kenapa beli? Nak beli untuk simpan lama boleh. Tapi kalau anda nak beli untuk trading, itu bukan instrumen yang anda nak trade. Ya, saya ada lukisan penuh untuk ETF. Nanti saya lukis dekat TradingView. Okey, so kesimpulannya. Untuk indeks kita jangkakan akan melengkapkan pergerakan ini dan ia adalah seiring dengan apa yang kita jangka untuk New Zealand dollar, US dollar, di mana dijangkakan akan melengkapkan pergerakan air. Itulah banyak sangat tangan pegang cat ni. Malam tadi boleh dia lukis pergi ke bawah. Anak. Malam tadi anak saya pergi lukis ke bawah. Dia cakap jangan upload dulu, dia pergi upload. Ni macam ni. Adalah sama dengan apa yang kita jangkakan untuk New Zealand dollar, US dollar apabila ini lengkap kat atas nanti. 100% dia. Itu sama dengan apabila indeks mula jatuh ke bawah. Itu sama dengan US 30 memulakan lekuk 2. Itu sama dengan US 100 lengkap struktur H4 dia di sini. Khalid bagus, tapi dia tak dia agresif sangat. View dia terlalu agresif. Dia tukar semua cat malam tadi. Saya tengok balik, belum. Nampak? Okay. Jadi itu bermakna untuk indeks-indeks ni yang masih ke atas. JP225 ini mungkin dah lengkap dan memulakan terangkit dan naik ke atas. Sampailah dia break ini, saya akan lukis. Kalau tak, ya. Tak masa nak. Tak, sebab dia buat. Dia belajar ni macam kita belajar SPM dulu, pening kepala tak, Wan? Belajar tajwid pening kepala tak? Pening kan? Mula-mula. Sebab benda tu tak tahu. Bila kita dah tahu, tak pening kepala. Sama. Okay? Jadi kalau ini break B dan ini ke atas. Spain 35. Ini mungkin cuma 4. Ini mungkin cuma macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita pindahkan 3 ke sini. 1 ni kat sini. Ini 3. Ini 4. Dan seterusnya ini 5. Maksudnya ini adalah internal. Ini 3. Sweet 17. Faham? Benda yang sama. UJ. Tak ke mana? Euro JPY. Kalau indeks tadi ke atas, ini akan buat ABCW X ABC. Ini akan cuma sampai sini je. Ini cuma sampai sini je. Dia tak naik ke atas. Dia sampai sini je. Sini je. Terangkit je. Kita tengok 100%. Dia sampai sini.
Tak dapat nak trade. Kalau dia sampai 100%, boleh cari untuk short. Saya berminat untuk nak long GJ dari bawah ni nanti. Dari bawah ni nanti. Tak, dia rajin buat. Dia rajin buat. Dia chart ni cuma dia elite wave ni simple. Dia benda ni je. Anda buka chart, anda tengok benda macam ni, kita lukis je lah. Tak adalah you kan. Saya lukis macam mana? Lukislah macam ni. Kan? Anda tak nampak trend. Anda nampak besar dia 3. 3 lah jadi 3. Okey, 3. Ni 3. Ni 5. Jadi anda akan jangka ini adalah struktur 3, 3, 3. Kalau ini sampai 85.4 atau 10, anda boleh jangka sini buat 5. Tak kisah. Mula-mula anda tandakan ini sebagai 1 dulu. 5. Buat macam tu je. Lepas tu baru anda buat elite wave. Sequence. Macam mana kira sequence? Tengok reset. Buat benda tu je. Baru anda cuma lukis detail kat sini. Kata buka chart paling besar dia 3 bulan ke 6 bulan ke, lagi lama instrumen berkenaan. Lepas tu ada cuma letak yang besar, lepas tu ada tengok fractal dia, iaitu berapa tempoh masa. Katalah the whole cycle ni 3-3-3 kan. Jadi complete cycle dia 1 kurun. 1 kurun 100 tahun. Anda akan pilih sub-millennium. Contoh. Ataupun grand super cycle yang hitam tu. Ataupun B. Itu je. Macam mana anda jangka ni 1 kurun? Anda tengok ni sini 3, ini adalah 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun lebih kurang. Anda tengok masa dia. Itu caranya pilih fractal. Fractal ni yang ini barulah buat elite wave dia. Dia masalahnya bukan cat terus bukan buat elite wave. Itu payah. Saya pun jam kalau buat macam tu. Macam yang ini kita B ni adalah grand super cycle. Kita nak lengkapkan grand super cycle yang akan melengkapkan sub-millennium ataupun W ataupun Y. Di sini adalah Y. Sama macam yang kita jangkakan untuk US dollar. Ini adalah kepada grand super cycle untuk melengkapkan sub-millennium. Ni ujung ni nanti adalah W, X, Y. Barulah anda lukis balik ke atas dari sini. Dari yang besar dulu. Sebab ini struktur 3-3, faham tak? Kita break dulu, kita sambung yang ni lepas ni. Saya terangkan lepas ni. Kita break dulu. Saya terangkan benda ni lepas ni. Kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung So, kita lengkapkanlah dulu kita punya analisa ni. Kalau tak berbelit pening kepala dengan kita masih menjangkakan indeks membuat ke atas, tapi itu masih itu dah struktur lanjutan. Ingat, level ini tadi 8764 level untuk truncation. Maksudnya dia boleh jatuh daripada semasa. The only thing adalah Fibonacci level dia tak sampai lagi, sebab itu kita lukis ke atas. Jadi kita kena buat, dia nak jatuh atau tak tahu. Yang saya tahu, kalau dia sampai 100% saya trade. Itu saja. Dan pendapat ini disokong juga oleh New Zealand dollar, US dollar yang masih lagi mempunyai room untuk pergerakan ke atas. Tetapi kebanyakan instrumen untuk dolar seperti euro, US dollar berada dalam zon rintangan. US dollar index berada dalam zon sokongan. UCAD berada dalam zon sokongan. Satu lagi low mungkin berlaku. Kalau dia berlaku low, kita akan tukar ini kepada
apa 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak ada apa-apa perubahan daripada sudut outlook pasaran, masih dijangka ke atas. Unless 1618 break, mana-mana instrumen dia seperti Australia dollar, US dollar, kalau dia break 1618, then dekat indeks tadi kita akan ambil view kita yang hijau tu. Maksudnya untuk US 500 kita akan lukis ke atas. Dan struktur ini kita lengkapkan dulu sebagai B hitam. C hitam. Dan kita akan lukis 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Kalau mana-mana yang break 1618, faham? Dan decision point dia adalah apabila kita ada pergerakan kaki ketiga dekat sini nanti. Sama ada untuk ikut yang biru ataupun terus hijau ke atas. Highly likely untuk dia buat yang ke atas. So, kalau buat ke bawah ni, itu dah cerita lain. Faham? Okay, now. Daripada sudut untuk trading, saya tak nampak apa-apa sekarang. Ya, nak trade ke atas, risk reward tak cantik. Nak trade ke bawah, level tak sampai lagi. Ya, kita berada tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Ingat, 13 ke 18 hari bulan, ya? Kita tunggu turning point. 13 ke 18 hari bulan. Kita tengah tunggu turning point dia. Dolar, nothing. Setakat ini, tak ada apa. Okay, UCAD, AUD, NZD. Setakat ini tak ada apa-apa. Maksudnya gold juga masih ke atas. Okay. Sama, gold pun ini cukup untuk saya tandakan sebagai 5. Okay. Cumanya kita jangkakan extension sebab NZD tadi tak cukup. The only thing kita lukis ke atas adalah disebabkan oleh Fibo level dia tak cukup. Ni nampak macam motif, betul? Ini adalah lekuk C. Motif. Maksudnya dia baru satu je. Unless kita ada macam ni. Ingat, ini low ni tak break low di sini. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Then ini berlaku. Faham? Setakat ini tak ada. I don't have anything. Setiap masa ni saya tak ada apa untuk kita nak masuk. Minyak pun tak ada. Ini hampir nak break low. Sebab apa kita masih jangka kekuatan US dollar tau? Soal ini. Tu antara dia. Minyak. Minyak ni belakang dia US dollar. Copper pun sama. Kita masih menyingkirkan ke bawah. Euro AUD. Ini hampir nak break. Jadi itu menandakan bahawa US dollar masih dapat satu lagi. Dapat. Okey. Ini mungkin trunket. Ini cuma sini je. Jaga-jaga sikit ya. Mungkin dia tak tembus low ini. Mungkin. Kalau setakat mungkin, yes. Semalam mimpi. Kalau mimpi tu teknik anda boleh pakai ke dia? Kalau mimpi tu berkali-kali anda nampak set up dia jadi, pakailah. Faham tak? Saya tak guna triple correction. Tapi saya akan tandakan dulu sebab triple correction tu kiraan dia adalah kiraan motif. Ni masuk kaedah. A, B, C, W, X, Y, X dan Z. Masalahnya, yang besar dia, 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi 5. Faham tak kaedah? Dan, tapi kalau anda kira lekuk dia, sini 3, 4, sini jadi 7, 8, kira yang ikut arah dikira sebagai 1, 9, 10, 11. Kiraan dia motif. Tapi kalau nak kira dia,
anda kena kira dia sebagai break, sebagai macam ni. Kalau apa? Kalau dalam sequence, dia dikira, dia tak macam kira macam ni. Maksud saya macam ni Cuma untuk triple correction dan diagonal 3. Okey. Macam ini, kita kira dia sebagai 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Kalau dia buat sebagai triple correction, kita akan kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 7. 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu triple. Enter DNU. Enter DNU. Leading adalah untuk mereka yang mereka yang dalam motif Ustaz. Kalau dalam motif structure yang leading, katalah bukan. Itu hanya applicable kepada W, X, Y, X dan Z. Kalau anda kira dia sebagai 1, 2, 3 kan, macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia lain. Dia akan jadi nombor motif. Sebab jumlah lekuk besar dia adalah 5. Ya. Jumlah lekuk dia 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan? Jadi jumlah lekuk besar dia, kalau ada kira lekuk besar, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya untuk diagonal dan juga, sebab diagonal dan ni, diagonal 3, 3, 3, diagonal, structure diagonal. Structure diagonal 3, 3, 3, 3 dan 3. Katalah dia menghabiskan 5 atau 1, adalah sama dengan structure apabila kita ada W, X, Y, X dan Z. Sebab itu anda kena pergi time frame besar apa dia. Tak. Sebab itu anda nampak, saya akan lukis triple. Ini boleh jadi triple. Maksud kaedah adalah benda ni. W, X, Y, X, lepas tu W ataupun A, B dan C. Boleh je lukis macam tu. Tak salah kan? W, X, Y, double X, ataupun ini W, sini X, Y, X, X, Z. Boleh je, tak salah. Ini sebagai W, X, Y kecil, melengkapkan W. Sebab tu saya tak buat elite wave. Saya buat sequence. Dengan sequence tu kita boleh lebih objektif menentukan mana satu. Nampak tak? Kalau elite wave, anda boleh letakkan W sini, X, W lagi, Y, lengkapkan macam tu. Tak salah. Kalau anda tak gunakan benda ni, anda tak tahu pun X tu dekat sini. Betul tak? Sebab reset dia dekat sini. Jadi anda kena habiskan W tu di situ. Kalau anda katakan ini 3. Sebab kiraan dia adalah kiraan 7. Kan? Tapi disebabkan oleh kita nak habiskan sini 3 lekuk, saya kena lukis Elliott wave di sini sebagai 5. Tak langgar hukum Elliott wave pun. Tapi dalam market dynamic, ini adalah kiraan 7 ataupun kiraan berapa?
kiraan korektif. Lepas tu dia break. Dan breakout dia menyebabkan kiraan dia jadi kiraan motif. Sebab itu kita masih ke bawah. Ingat yang kita kira benda ni dulu. Itu Elliott wave. Yang saya lukis ni Elliott wave. Tapi yang kita trading sequence. Itu beza saya. Saya bukannya, saya ada yang PM saya nak belajar Elliott wave. Saya tak peduli pun Elliott wave. Cumanya untuk kita nak mapkan dia. Jangan trade Elliott wave. Market dynamic tak pernah tak cun. Sekarang ni kita dekat inflection. Sama ada ini nak lengkap atau tak. Itu je. Wait, sekarang ni kita tengah berada dalam kawasan di mana market akan decide. Ya. Yeah? Kawasan ni market akan decide whether akan break 1618 atau tak. Boleh ke dia? Kita dalam satu area di mana buyer dengan seller tengah fight. Whether data macam ni. Kita ada data inflasi US yang lebih tinggi pada sebelum yang lebih rendah sebelum ni ya. So persoalannya, adakah ekonomi dah bagus? Menurut Fed, ekonomi bagus. Kalau ekonomi bagus, diorang boleh ketatkan kadar polisi. Minggu ni turning point 13-18. 13-18. Ini sifat continuation. Ini sifat continuation. Ini sifat bila kita menuju kepada ke arah turning point. Di mana kita akan nampak pergerakan yang macam ni. Selepas tu, daripada 19 kepada 24, itu dah continuation. Sama ada continue break ataupun kita ada continuation untuk trend dari belakang. Sebab ada KM. Apa KM? Apa KM ke dia? Macam-macam bahasa korang guna. KM tu apa? Hai, kita nak masuk kepercayaan ni. Kejap. Saya terangkan yang ini ya. Okay. Now, ini adalah 3 kelas aset. Korelasi masa. Dahsyat jauhnya dia punya ni. Korelasi masa. Okey. Oh, nanti saya bagi KM juga. Sempena kaedah. Korelasi masa. Okey, boleh. Saya terima. Okey, ini trend ke tiga-tiga? Ini trend, anda tak dapat kata ini downtrend Pak, ini bukan, ini correction. Tak dapat. Siapa nampak correction kat situ memang tak kena. Ini trend. Simple. Ini structure 5-3. Dah habis ke tak? Entah. Kita tak akan, bila anda buat satu trend following punya sistem, dah dalam kita yang saya ikut lah ada. Oh, saya tak tahu. Bahasa. Boleh. Saya terima. Saya tak nampak pula ada KM. Okey. Ini 5-3. Setuju atau tak setuju? Kalau tak setuju memang. Kalau ini tak nampak. Tak. Ini bila anda ikuti satu cycle punya ni, bila anda nampak benda trending, kan? Anda akan sentiasa trend kan dia. Faham? Anda tak jangka ini nak correction, tak dapat. Tak boleh. Boleh? Anda akan sentiasa extend. Trend anda sentiasa extend. Okey. Anda tak dapat katakan yang sama untuk benda ni. Tak dapat. Ini 5-3. Mana kau belajar? Faham? Saya terus direct. Mana kau belajar? Okey. Disebabkan oleh ini berlaku, ini aset, ini harta. Maksud dalam erti kata lain, reta tu makin lama makin mahal. Faham tak?
Ekonomi makin besar, GDP makin besar, harga makin mahal. In other word, inflasi makin naik. Faham? In other word. Apa itu inflasi? Inflasi is the loss of the reduction of purchasing power. Kehilangan keupayaan pembelian. Apa yang hilang upaya tu? Duit. Faham? Jadi disebabkan aset makin naik, secara directnya, kita akan sandarkan dia kepada dolar. Sebab ekonomi dunia basically adalah kepada interest rate. Faham? Nak tak nak. Jadi dolar ni ada lukis dari atas ke bawah. Sebab inflasi. Inflasi maksudnya, benda ni kena print lagi banyak untuk beli benda sama. Bila supply makin banyak, harga jadi apa? Durian banyak. Kaide. Kali. Mana Luke tadi? Luke ada tadi senyap lah. Rosdi. Siapa tadi lagi? Ustaz. Bila benda makin banyak, supply makin banyak, harga jadi apa? Ni naik, harga jadi tok. Jadi tok pula. Masa Sarawak aku keluar. Jadi anda akan lukis US dollar tu dari atas ke bawah. Faham? Okay, now kita lihat cycle dia. Ni contoh dia macam mana anda nak mula melukis. Anda nak mula mencari. Okay, guna stokastik. Nampak tak dia punya parabola? Tak nampak berterabuh. Pergi time frame besar. 6 month. Baru nampak satu parabola kan. Dari sini kepada sini. Kepada sini. Dan satu lagi parabola di sini. Dia break. Industrial average. Betul? Pergi lagi besar. Kalau nak lagi besar. Kat mana anda nampak satu cycle? Ini lagi low kan? Daripada belakang dia. Jadi kita assume dulu bahawa di sini ada benda macam ni. So kita sedang bandingkan dia dengan indeks. Jadi kita habiskan some sort of cycle dia dekat sini and dekat sini. Kena bahasa Sarawak dengan Abang Zul ni. Alamak, kucing. Kucing okey lah. Tu yang sebabnya kita habiskan WXY, habiskan W di sini. Ini tadi. 1, 2, 3, kita kena habiskan satu cycle dia. Satu cycle. W, X, Y. Kita habiskan satu cycle dia. Banyak sangat. Kita kena habiskan satu. Di mana? 1, 2, 3 dan habiskan di sini. Saya tak dapat tak dapat. Tapi habis di sini lah. Ni yang kita nampak sekarang. Next adalah cycle di sini pula. Kecil kan? Daripada bawah ni. Ada cuma kira daripada bawah ni. Di sini berlaku satu reset. Jadi anda tahu, sini 3 lekuk yang besar. Anda nak jadikan 3 lekuk di sini. 3. Anda dah nampak satu cycle. Anda tak dapat buat US dollar macam ni tau. Anda tak dapat buat US dollar. Boleh berlaku. Kalau US dollar berlaku macam tu, kita akan pergi kepada yang biru tadi. Kita tak dapat buat US dollar macam ni. Boleh jadi, boleh. Saya tak nafikan. So, kalau kita buat macam ni, seperti yang kita tandakan dahulu,
Kalau kita buat benda ni, seperti kita adakan dahulu, anda rasa indeks jadi macam mana? Faham? Ini akan jadi macam ni. Kalau kita tandakan macam ni, dan indeks ni akan jadi macam ni. Sama ada, sekejap ni yang American Airlines jadi kosong tu. Kalau kita tandakan dollar index macam ni. Okey. Semasa yen ni sideways. Nampak tak kenapa saya dok kata yen sideways? Nadai je tahu. Bagi tahu kat dia mimit sikit-sikit. Nadai tu satu spelling. Jadi sebab itu dia 53 dan 33 je. 53 dan 33. Indeks apa-apa yang aset kita akan tandakan sebagai 53. Apa-apa yang duit, apa-apa komoditi kita akan tandakan 33. 33 tu memang susah. Tapi 33 tu yang volatile, Kaide. 53 ni bila dia trending, ingat, bila anda trade saham tahun 2016, senang je, sebab dia tengah trending. Tapi bila dia buat correction, waktu tu yang benda 33 ni akan trend. Ingat gold trend bila? Faham? Bila anda dapati benda yang 53 ni start buat correction, waktu tu benda yang 33 akan trend. Salah satu dia, dolar ataupun yen. Boleh? Okey. Kita kena cover kita punya topik. Okey, semalam kita direct kepada apa yang nak buat lah ya. Semalam kita dah kongsikan mengenai ini. Tolong buat dia. Tolong buat dia. Seriously, kalau anda tak faham apa pun yang saya sebut, buat benda ni je. Anda pakailah teknik apa pun. Jangan ikut Zul. Tapi ambil dokumen ni. Dokumen ni lah yang paling penting dalam apa yang juga yang saya kongsikan. Ramai orang berubah bila buat benda ni. Saya nak buy sell saja, silakan. Jangan dengar saya, ikut orang lain. Buang masa. Dayak ada 7 major suku. 25. Kalau ikut pengkelasan dia 3. Yang ni ya. Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Dan bawah orang Ulu itulah ada banyak. Lepas tu Iban pun dia ada Iban ikut kawasan. Bidayuh dia ada dua sejarah yang dia datang kat Sarawak. Satu dari utara, satu dari belah Sirian, satu belah Bau. Okey, tak kisah. Tolong buat benda ni. Tulis 20 ke 30 kepercayaan anda kepada trading dan make sure anda dah perolehi something daripada kepercayaan tu. Jangan setakat tulis je. Benda tu, ini bukan untuk orang lain, ini untuk anda. Siap, Pontianak banyak. Ponti banyak suku. Boleh hafal. Tak, kalau orang Ulu tu banyak, ramai sangat. Kita ada seperti ada banyak lah, ada banyak orang Ulu tu banyak.
Orang Ulu ada uish, banyak lah. Kat Sarawak lebih kurang 25 ke 30, 25 ke 30 ataupun lebih. Tak kurang daripada 25 lah yang dikelaskan. Yang maksudnya diletakkan dalam kelas, satu kelas kaum. Tolong buat benda ni. Seriously. Buat benda ni. Tuliskan. Contoh dia, saya percaya saya seorang scalper. Tapi kalau anda trade dan anda, apa nama dia, saya masuk market sekejap. Tapi kalau anda hold, itu dah bukan kepercayaan. Dia kaedah. Kalau anda, katalah anda trade, tapi anda bukan scalp pun. Anda pergi, bila float, anda hold. Scalper ni adalah mereka yang masuk market, paling lama lah pegang. Kurang daripada seminit lah. Kalau tanya saya. Kan? Beberapa saat kepada few minit lah, paling lama lah. Paling kita ambil lah, 5 minit tu dah panjang sangat untuk seorang scalper. Kalau anda pegang lebih daripada tu, itu intraday. Scalper ni masuk keluar. Masuk volatility masaran keluar. Itu scalper. Kalau masuk pegang 15 minit, itu bukan scalper. Itu intraday. Kadang-kadang orang letakkan dia scalping. Tapi dia scalping kan dari pagi sampai ke petang, 15 posisi dia pegang. Itu bukan scalper. Itu seronok. Kerana saya ada satu lagi akaun TikTok. Saya masuk live orang. Pergilah tengok. Macam-macam. Ini dulu tak sempat saya nak buat TikTok punya analisa. Ada persiapan untuk Facebook Live besok. Okey. Pegang sampai ke petang itu bukannya scalping, itu intraday. Jadi kalau itu saya percaya saya seorang intraday trader. Tapi kalau ada intraday pegang 2-3 hari, itu bukan intraday. Itu tak tahu trade, betul? Betul. Simple je. Jangan tahu trade. Dia tak tahu ikut teknik. Simple je. Kalau anda trade intraday dan scalping, ada satu lagi elemen dalam sistem anda, iaitu faktor time. Intraday, pukul berapa cut off? Tutup office. Tutup semua. Rugi, untung tutup. Esok hari yang baru. Sebab duit baru. Sama scalping. Saya hold paling lama berapa lama. Kalau tak ada dalam sistem anda, scalping sistem apa tu? Faham? Dah cukup 30 ambil lah, siapa nak bagi. Mana ada? Time. Sebab bila bercakap mengenai time sensitif punya setup, contohnya macam scalping dan intraday, dia kena ada faktor time. Time dan volume, yes and no. Tapi time, itu paling penting. Berapa lama anda pegang? Kalau dia float, berapa lama anda tak cut? Dia kena ada faktor tu. Kalau tak ada, itu bukan scalping system. Itu masuk suka-suka. Itu masuk ke? Float kita biarlah jadi swing. Itu kerja mengarut. Faham? Dia kena ada satu time. 5 minit dia float, aku cut next. Apa? Itu scalper. Intraday, pukul 11 malam tutup semua. Pukul 9 malam aku nak tidur. Macam tu. Kena ada faktor time. Tak ada cerita sampai biru. Biru close. Aduh, itu orang tak reti kalah. Tak reti kalah jangan trade lah. Faham? Kena ada faktor time. Masukkan. Kalau sebelum ni tak ada, masukkan. Test dia. Pukul berapa kita tutup, apa beza prestasi dia. Okey? Jadi letakkan, tulislah benda ni. Buat dia tiap paling kurang lah. Minimum yang anda buat lah. Ini minimum. Ni kalau dah malas sangat. Buat dia untuk tempoh 3 bulan. 1 bulan pertama, buat dia tiap minggu. Ni first month. Buat dia tiap minggu.
Ish. Buat dia tiap minggu. Okay. Nombor 2, bulan kedua. 2 minggu sekali. Bulan ketiga, buat dia sebulan sekali. Seterusnya lah. Lepas bulan ketiga, buat 1 bulan sekali. Tiap 3 bulan, anda rujuk balik. Bahagikan dia kepada 2. Kepercayaan yang menghadkan, kepercayaan yang berguna. Maksudnya, buat balik. Tengok balik, baca balik. Anda nak berubah, buat benda ni. Seriously. Tolong buat. Tolong buat benda ni. Tolong buat. Buat table anda, tulis balik. Tulis balik. Anda akan dapati benda tu akan menyebabkan anda lebih aware dalam anda trade kan. Lebih aware kepada teknik anda. Anda akan teringat kepada teknik anda. Anda tak pergi, tak boleh dah ni. Tak ada kerja. Tak ada. Anda akan ikut teknik, jaga duit. Ini asas dia. Iaitu kepada kepercayaan tu. Sebab kenapa anda perlu membina kepercayaan? Sebab anda nak yakin kepada teknik ataupun sistem dagangan anda sendiri. Itu je. Seriously. Jadi kalau dia rosak pun tak apa. Sebab tak ramai orang buat pian. Tak ramai. Kalau ada buat, bila lepas ni dengar buat sekejap. Lepas tu berhenti balik. Lepas tu cari balik. Lepas tu macam ni. Ada few yang hantar kepada saya. Saya bagi tahu kat dia orang simpan. Tapi saya tahu dia orang buat. Kan? Ada yang masih PM saya bagi tahu, bang, thank you. Saya buat ni setiap minggu. Lepas tu dia ambil screenshot, hantar. Okay. Setiap minggu dia hantar. Saya tak jawab pun. Saya tengok je. Saya letak red lah. Dia orang tahu saya tengok. Okay. Dan dia jadi sebagai sistem dia lah. Untuk hantar kepada saya dan tunjukkan dia orang buat. Supaya dia orang jadi push diri untuk nak buat. Saya tak jawab. Sebab benda ni tak ada betul ataupun salah. Yeah? Tapi sebab dia orang tahu dia orang nak hantar kepada saya pun tengok je. Tapi saya tak jawab. Sebab benda ni tak ada betul salah. Dia kepada anda. Betul? Betul. Itu biasa. Bila anda punya kepercayaan tu masih sama, dia macam ni. Ni antara kerja gila. Kerja gila. Kerja gila. Anda sedang buat, ramai orang, dia melalui cycle macam ni dalam trading tau. Cycle dalam trading. Ini majority. Saya cerita pasal majority. Okey. Dia start dari sini. Mungkin dia start daripada sini lah. Okey, mula. Dia belajar satu teknik, naik. Untung duit. Lepas tu start loss. Tukar teknik. Untung balik. Dia ikut satu sistem, untung balik. Jatuh balik. Tukar teknik. Naik balik. Masa yang last dia trade tu, dia untung banyak. Lepas tu rugi terus. Rugi habis. Dekat sini dia decide. Continue atau tak. Lepas tu cycle sama. Ini majority orang buat. Majority. Daripada 10 tu saya boleh kata 7 ke 8 orang buat benda ni. The thing is, ni yang kita katakan kerja gila. Cycle ini. Ni kita katakan kerja gila. Kerja yang tak munasabah. Di mana dia sedang buat benda sama. Untuk cari hasil yang berbeza. Memang tak.
Anda sedang buat benda sama, tukar, naik, turun, belajar, Anda akan bertukar teknik. Tukar, belajar, penambah baik. Masalahnya Anda lihat kat luar. Sedangkan masalah dia kat sini. Bukannya masalah kat luar. Faham tak? Dia ingat trading ni is all about market. No. It's all about reading the market. No. Itu cuma sebagai kecil daripada trading. Sebab itu teknik yang baca market. Bukan anda baca market. Itu lagi teruk. Dia cari mangsa habis. Zigzag ke bawah. Itu lazim. 7 ke 8 orang daripada 10 orang buat benda ni. Itu lazim. Anda sedang mengharapkan hasil berbeza daripada buat benda yang sama. Memang tak. Dan ketiga-tiga senario ni anda sedang lihat di luar. Anda nak berubah, try tengok mata majmuk anda, tengok ke dalam. Tengok diri kita. Bukan tengok luar. Apa yang trader suka buat? Sebab itu ramai orang, dia suka signal, dia suka grup dan bincangkan. Dan kalau apa-apa silap, bukan silap dia. Itu silap signal provider, itu silap orang. Nyesal aku ikut dia tu. Nyesal aku ikut teknik tu. Sedangkan anda cuba mencapai objektif melalui teknik. Melalui teknik. Yes, teknik itu penting untuk mencapai objektif. Tetapi, yang membezakan teknik ni sebenarnya adalah ini. Teknik ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun prestasi dia. Tak ada benda berniaga buka hari ni semalam untung. Itu cerita lain. Belakang meja, bawah meja mungkin. Tetapi lazimnya apa-apa plan perniagaan, plan dagangan, apa-apa ada masanya untung, ada masanya rugi. Yang tak dapat terima rugi jangan trade. Tolong jangan trade, berhenti. Ada tak teknik tak ada rugi langsung? Tak ada. Simple. Tak nak rugi langsung, boleh? Depo 1 juta, trade 0.1 lot. Satu je. Satu entry je. Tunggulah. Itu antara dia lah. Kita tak nak ada terlalu banyak noise. Anda tak capai objektif menerusi teknik. Even teknik yang 40%, 30% punya winning percentage, dia boleh win. Kalau risk reward dinaikkan. Bukannya pasal teknik. Faham tak? Teknik tu cuma benda berulang yang dibuat. Dapatkan parameter teknik tu. Apa winning percentage. Daripada situ ada tentukan risk reward ratio. Dari situ ada tentukan kepada dia punya dia punya expectancy, dan anda tahu berapa trade yang perlu di-execute untuk dapat objektif anda. Berapa banyak, dan anda aturkan position sizing untuk nak capai, untuk nak lihat. Contoh, satu teknik tu mempunyai expectancy 0.5R. Separuh daripada entry dia adalah untung. Teknik berkenaan, tradable setup sebulan adalah 20. Tradable setup. Dan kita tahu dia boleh buat 10R. 10 kali daripada risk yang dia ambil. Galih tak apa, galih banyak duit, boleh bayar banyak group. Bagi je lah, masuk je lah, bayar je galih. Bayar. Lepas tu jangan masuk. Masuk, lepas tu keluar balik. Bayar, apa salah? Jadi, the thing is, berapa nilai 10R ni? Bukannya teknik. Ada position sizing. Nak tentukan position sizing, di situlah anda menentukan anda punya risk tolerance.
Bukannya teknik. Masalahnya ramai orang trading bergantung kepada teknik. Itu yang cycle ini. Itu yang cycle benda ni. Sedangkan trading bukannya kepada teknik. Faham? Hanya penjual teknik yang kata teknik itulah sebabnya dia berjaya. Tak. Ada masanya kita trade, apa juga kita buat dalam teknik kita, kita akan hit SL. Tekan apa pun. Ya? Situasi market tak kena kepada dia pada waktu tu. Itu je. Dan itu berlaku. Apa tu kali? Cikgu lama, cikgu baru tak sama kali? Cikgu sama kan? Cikgu kat sekolah kat mana? Cikgu saya tahu kat sekolah ke? Kalau kat trading ni mana ada cikgu? Ha. Faham? Bukannya bila bila orang katakan teknik yang sebabkan dia berjaya dalam trading, tak. It's nothing about teknik. Nothing. Teknik cuma disiplin yang kita pakai dan kita tahu dia punya parameter. Tapi apa yang orang siang malam orang tekankan? Teknik, 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 teknik. Lepas tu dalam satu teknik dia pergi haburkan macam-macam. Macam mana anda nak dapat parameter sama? Faham tak? Sedangkan anda mengharapkan result berbeza dengan menggunakan parameter, dengan menggunakan benda berulang yang anda tahu anda dah gagal pun buat dulu. Itu je. Berhenti buat benda tu. Jadi apa nak buat? First, buat yang ini. Seriously. InsyaAllah. Buat benda ni kali. Tiap-tiap minggu. Buat. Buat dia. Anda akan dapati banyak. Banyak yang anda akan buka mata kepada anda sendiri. Yang anda sendiri buat. Ya, bukannya belajar dengan Zul nak belajar Elliott Wave. Nak belajar sequence chart. Tak. Saya mungkin tahun depan. Sebab saya nampak ramai-ramai dah mula mengajar. Dan kalau boleh dekat XM nanti pun ada orang yang memang khas untuk sequence chart. Saya tak, kalau ada, saya tak nak dah cerita benda ni. Saya tak nak cerita pasal sequence chart. Saya cerita benda ni je. Sebab bagi saya ini lebih penting. Yang orang ramai tak nak dengar. Dan saya boleh kongsikan banyak lagi benda. Saya boleh dedicatkan satu sesi tu macam mana anda nak buat anda punya apa, anda punya portfolio. Kita buat satu portfolio dagangan saja. Bukan retire. Mungkin ada nantilah, belum Friday. Kalau kat XM kan ada siapa-siapa yang boleh, kita ambil. Dan dia cuma cerita pasal sequence. Saya pula cuma cerita benda ni. Eh? Bagi saya ini lebih penting. Sequence tu tak ada apa. Kalau tanya, tengok saya tunjuk Saya, kalau setakat teknik kalau setakat cerita teknik, mana dia? Ini semua teknik. Ini yang saya setkan lah. Ada banyak lagi. Ya, portfolio tu lagi penting. Bukannya pasal sequence. InsyaAllah. Mana tahu Azmi. Doktor mantap. Tak ada pengganti dia kali. Din. Ada si Ken. Ken cuba untuk ganti dia. I mean, tak sampai lah. Saya masih dalam tu. Van Ketap dia ada teknik. Van Ketap dia ada teknik. Dia ada teknik dia. Teknik tak semestinya itu teknik
Bantap, itu teknik Ken Long, itu teknik Zul, itu teknik siapa-siapa juga, itu bagus. Tak, Ken Long, tak sama. Ken Long nama dia, bukan Ken. 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 Saya dengan dia satu, masa kita orang ambil kursus dulu, Dil, 2011, saya dengan dia lah, kita orang buat yang table tu. Position core core protection, apa yang saya kongsikan table tu. Saya dengan dia lah buat tu. Group work. Tapi yang tu memang saya lah. Dia buat satu, saya buat satu. Jadi kita present yang saya punya. Wan Ketap, dia cerita teknik. Wan, dia cerita teknik anda sendiri. Anda pakai teknik apa? Anda pergi cerita kat dia teknik anda. Lepas tu kita dissectkan teknik tu. Apa market type dia, macam mana kita masuk, kenapa kau pilih masuk macam tu. Okey, lepas tu SL kat mana, TP kat mana, manage kat mana. Anda buatkan teknik anda sendiri lengkap. Faham? Sebab itu apa saya suruh, apa yang saya kongsikan selama ni. Setiap kali kita cover topik ni. Core protection, ya. Itu adalah apa yang saya present waktu, dan benda tu ramai yang student Vantap lain pakai. Tu the best waktu tu lah. Kita ada group work. Saya dengan Ken buat benda tu lah. Tapi saya lah yang buat. Dia yang kira matematik dia. Buat matematik dia, ada satu game yang kita play kan. Kita try dengan game tu, win lose, BE berapa ni dengan sistem tu, dan kita dapati kita try main, kita apply dia kepada main blackjack. Kita apply core protection equity tu kepada trading. Kita apply dia kepada banyak senario, dan dia bertahan lama. Sebab itu, apa yang saya sarankan selama ini anda buat, teknik anda sendiri pilih 3. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Semua dah ada teknik. Tuliskan. Apa makna trend dalam teknik tu? Macam mana anda definekan trend? Sistem 3711, dan sistem saya belajar masa main roulette. Dan dia take up none of your business. Itu dah lama. Kita orang buat, lepas tu ramai yang kongsikan. Dari tahun 2011, 2012. 2012 dia. 2012. Lepas tu dia sebab yang Vantap punya ni, ramai orang dalam tu ada few writer economic book, siapa lah. Saya dengan Ken sama-sama masuk 2012. 2011, 2012. Siapa nama dia ni? Jadi dia ambil dan dia publishkan. Tak kisah. Itu orang tak kisah. So, itu memang coursework. Memang jadi harta benda Vantap lah. Lepas tu dia jualkan. Saya kongsikan kepada anda. Benda tu susah nak dapat tau. Yang tak ada. Ramai orang pakai. Ramai orang pakai. Itu saya buat. Tapi matematik dia Ken Long lah. Saya matematik ni lama sikit nak kira kan. Tapi saya kongsi, kata ada orang pakai. Itu yang pelik. Tak ada, bukan semasa tak ada orang pakai. Tapi tak ramai orang discuss pasal benda tu. Saya pun pelik. Tak apa lah nak baca ni. Okay, definekan apa itu trend. Macam mana anda enter? Adakah anda tunggu confirmation atau tak? Macam saya guna limit order saja. Sebab sifat saya. Ni penentu dia kepada anda. Anda tengok. Kalau aku tak penyabar, aku tak dapat tunggu confirmation. Lepas tu, initial SL. Initial TP. Bila set SL, tanya diri sendiri.
adakah anda akan letakkan macam mana, adakah anda bilanya anda cut, bilanya anda akan cover profit, bilanya anda set BE, benda-benda macam ni. Ya, dulu mahal, sekarang ni tak berapa mahal rasanya. Saya tak cek sekarang. Setting TP, adakah TP anda fix ataupun dia variable? Adakah anda akan cut profit ataupun anda akan trail stop? Trail stop lebih kepada SL. Tanya soalan-soalan ni kepada teknik anda sendiri. Apa yang berlaku menyebabkan anda buat something? Dan anda akan buat benda berulang. Sama je kali berbalik. Ya? Tak ada benda yang pelik-pelik. Tak ada. Anda akan buat benda sama je setiap kali. Itulah yang dimaksudkan. Dan adakah sistem anda dynamic ke tak? Ataupun fix? Dynamic ni anda akan ubah dia. Dan maksudnya dalam ni ada few kaedah entry. Ya? Macam sistem 3711 ada few tau. Kalau kita trade wave 5, TP dia tak sama. Yang saya ajar hari-hari ni adalah super trader punya syllabus. Kan dia? Faham tak? Cumanya orang ingat kepada market sequence. Yang orang dengar yang market sequence, market dynamic. Yang saya tekankan 1 sampai 4. Tapi orang tak nak dengar 1 sampai 4. Orang nak dengar pasal market sequence. So, yang kita cerita ni semua adalah kepada super trader punya. Anda pergi baca buku dia. Dia orang cerita pasal benda-benda ni. Inilah part of dalam super trader punya course. Tapi orang tak nak buat. Bila buat latihan macam tak nak. Buang masa. Okey, Sunbi. Kita cerita pasal yang syllabus dalam tu. Adakah dia fix? Satu sahaja. Benda-benda ni yang anda kena letakkan kepada sistem anda. Tapi tak ramai orang nak buat. Kita minta buat apa? Kepercayaan pun tak nak. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana kita nak move kedua? Lepas tu barulah yang ketiga, position sizing. Tentukan apa teknik anda sendiri dulu. Buat benda tu. Dan anda akan nampak banyak lain. Anda akan tengok dunia trading ni lain. Seriously. Dengan market sequence, dia tunggu sul update chart. Aduh. Tapi itu saya update chart semua sebab itu sebahagian daripada saya punya hari-hari punya rutin. Part of what jadual kita harian untuk trading. Itu part of trading psychology. Dua baris. Alamak. Tak apa. As long as start buat. Okey? Jadi insyaAllah kita akan sambung topik ni pada hari Khamis. Hari Jumaat mungkin cuti tapi tak tahu. Kita tunggu daripada host XM. Tanya dulu. Saya tanya dengan banyak orang yang CMJ ajar ni betul ke? Okey, labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada malam nanti. Bicara personality. Bersama saya, Mel dan juga Azmi pada sebelah malam nanti. Dan malam besok saya ada FB Live. Dan Khamis kita akan sambung topik ini pada Khamis. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.